Boleh ya. Ya Allah. Baik, kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina يفقه أقوالنا ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita panjatkan syukur pada Allah kerana memberikan ruang dan peluang pada kita untuk sama-sama kita bertemu lagi pada hari ini. Alhamdulillah, berikan hidayah pada kita, bimbingan, taufik dan juga rahmat insya-Allah. Kata Nabi SAW, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat mereka akan menghamparkan sayap mereka kepada para penuntut ilmu kerana redha, restu di atas apa yang telah ataupun nama ni penuntut ilmu itu lakukan. Moga-moga kita sedang berada di atas sayap malaikat ni tuan-tuan. Cuma tak perasan lah. Okey, sambungan kita daripada muka surat 125 ataupun 126. Kita ada sebut dalam pertemuan yang lepas jumlah terbagi kepada dua ataupun ayat, jenis ayat terbagi kepada dua ataupun kepada tiga lah yang telah kita sebutkan ya. Pertama jumlah fi'liyah iaitu gandingan antara fi'il dan fa'il. Okey, kemudian yang keduanya jumlah ismiyah iaitu gandingan antara mubtada dan juga khabar. Okey. Dan ada satu lagi jumlah jenis ayat yang kita namakan dia sebagai apa tuan-tuan? Sebagai syibhul jumlah. Okey, sebagai syibhul jumlah. Yang mana syibhul jumlah tu kita dah bahagikan kepada dua. Yang pertama gabungan antara haraf jar dan perkataan selepasnya itu dinamakan sebagai syibhul jumlah yang pertama lah. Yang kedua, syibhul jumlah yang kedua iaitu gabungan antara zaraf, sama ada zaraf makan ataupun zaraf zaman dengan perkataan selepasnya. Itu juga dipanggil sebagai syibhul jumlah. Seakan-akan ayat nama dia. Seakan-akan ayat. Baik, cuma minggu lepas kita kongsikan tentang jumlah ismiyah iaitu gandingan antara subjek dan juga predikat. Mubtada dan juga khabar. Baik, buku kita muka surat 125 ataupun 126 kita dah bagi tahu bahawa sesuatu perkataan yang nak jadi subjek ataupun nak memulakan ayat, bahasa Arab namakan dia sebagai mubtada. Sesuatu perkataan yang nak memulakan ayat ataupun mubtada, maka dia mesti daripada kalangan kumpulan isim yang ma'rifah. Kata nama yang spesifik. Kata nama yang spesifik. Baik, kata nama yang spesifik itu orang Arab kata ada 6. Pertama, dhamir. Dhamir. Kita letak dalam kurungan dhamir munfasil. Yang keduanya, isim isyarah. Kata tunjuk. Okey, kata tunjuk itu, ini dan sebagainya. Yang ketiga, kata nama yang kita tambah alif lam kat depan. Alif lam itu diibaratkan dalam bahasa Inggeris the lah. Okey. Kemudian yang keempat, kata nama khas. Kata nama khas macam nama saya Azrin, nama negara Malaysia, India, Singapura, Taiwan dan sebagainya lah. Itu kata nama khas. Pun boleh jadi mubtada ataupun boleh memulakan ayat. Yang kelima, kata penghubung ataupun isim mausul. Ini pun dah ada dalam kad diagram kita warna pink A. Allazi, orang yang, allazina, orang-orang yang, tu. Okey. Kemudian mudhaf ataupun kita ringkaskan dengan namanya idhafah. Apa itu idhafah? Perkataan yang bersandar. Jadi perkataan yang bersandar pun kita
apa nama ni, dikategorikan sebagai isim ma'rifah ataupun perkataan yang spesifik dan dia boleh memulakan ayat. Kemudian kita dah tengok sebelum kita teruskan dekat buku kita tu, kita dah kongsikan contoh-contoh dalam pertemuan yang lepas, iaitu yang kita highlightkan warna hijau ni, Zaidun, at-ta'amu, qalamu, semua ni adalah daripada jenis ataupun mubtada, subjek daripada jenis yang pelbagai lah. Kalau Zaidun daripada jenis kata nama khas. Kalau at-ta'amu daripada jenis yang ada alif lam. Kemudian qalamu aliyin, ini spesifik daripada jenis idafah. Mudaf dan juga mudafun ilaih. Masjidul Haram juga dia ma'rifah ataupun spesifik daripada jenis idafah, mudaf dan juga mudafun ilaih. Hadza, ini spesifik ataupun ma'rifah daripada jenis isim isyarah. Kemudian man, ini adalah ma'rifah daripada jenis isim mausul. Kemudian yang terakhir hiya, ini juga ma'rifah daripada jenis dhamir. Baik, semua isim ma'rifah ini dia boleh memulakan ayat ataupun kita namakan dalam bahasa Arab mubtada. Dalam ilmu bahasa Melayu kita namakan dia subjek. Zaid itu dia buat apa? Apa khabar dia? Apa cerita dia? Sedang duduk. At-ta'amu, makanan itu, ladhidun, khabar dia ataupun cerita dia apa dia? Sedap, lazat. Qalamu aliyin, pen Ali ataupun pen milik Ali, fil fasli, ada dalam kelas. Okey, kemudian Masjidul Haram, Masjid Haram itu apa cerita dia? Apa khabar dia? Wasi'un, luas. Hadza, ini ialah, apa cerita dia? Baitun, rumah. Man harraral qudsa qaidun azimun, orang yang telah membebaskan Al-Quds itu ialah qaidun, ini khabar dia. Apa khabar dia? Qaidun, seorang pemimpin, azimun, yang agung. Okey, kemudian yang ketujuh, hiya mar'atun salihatun, dia ialah, apa khabar dia? Seorang perempuan yang solehah. Jadi maknanya yang kita highlightkan itu adalah mubtada daripada pelbagai jenis lah. Yang penting sekali mubtada ni mesti ma'rifah, mesti spesifik. Baik, hari ni kita nak berkenalan pula dengan khabar, jenis-jenis khabar. Okey, jenis-jenis khabar ni. Nanti kita akan rujuk balik pada contoh yang saya kongsikan tadi. Baik, jenis-jenis khabar. Kita buka pada muka surat. Kita pun dah jalankan minggu lepas. Dah jalankan contoh-contoh tu sekadar kita tengoklah sekali lalu kan. Baik, muka surat 131. 131 khabar. Okey. Dekat sini terus Ustaz Rusdi dia tak buat carta. Terus saja Ustaz Rusdi, bukan carta, kita panggil apa, tak buat peta macam tu. Terus Ustaz Rusdi tulis satu persatu. Poin nombor 1. Khabar jenis yang pertama iaitu khabar daripada jenis isim, kata nama. Isim ni kata nama. Marfu'. Marfu' maksudnya hujungnya baris dhammah. Marfu' maknanya hujung isim itu baris dhammah. Okey. Itu jenis khabar yang pertama. Khabar ni apa dia? Khabar ni cerita lah. Cerita. Ataupun dalam bahasa Melayu dia sebut predikat. Kita nak cerita. Apa benda mubtada tu? Dia. Apa cerita dia? Berdiri. Berdiri tu khabar. Baik. Itu jenis yang pertama. Khabar daripada jenis isim yang marfu'. Isim yang hujungnya baris dhammah. Yang kedua, khabar daripada jenis jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah?
Rujuk balik catatan kita. Jumlah ismiyah ialah gandingan antara mubtada dan khabar. Ini jumlah ismiyah. Dia punya khabar tu daripada jenis jumlah ismiyah. Okey, daripada jenis jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah gandingan antara mubtada dan khabar ataupun ayat yang dimulakan dengan isim. Baik, yang ketiga, khabar juga, predikat juga boleh daripada jenis jumlah fi'liyah. Ayat yang dimulakan dengan fi'il ataupun gandingan antara fi'il dan juga fa'il. Gandingan antara fi'il dan juga fa'il, khabar. Itu khabar jenis yang ketiga. Dan yang keempat, khabar daripada jenis syibhul jumlah. Syibhul jumlah, menyerupai ayat. Apa itu syibhul jumlah? Yang kita sebutkan tadi. Syibhul jumlah iaitu gandingan antara haraf jar dan isim selepasnya. Ni gabungan antara haraf jar dan isim selepasnya dinamakan syibhul jumlah, ataupun gabungan antara zaraf dan isim selepasnya juga dinamakan sebagai syibhul jumlah. Okey tuan-tuan, saya nak bagi contoh satu persatu. Kita pergi dalam catatan kita lah. Baik, saya buat catatan yang baru. Nanti kita tengok balik pada contoh yang telah kita buat minggu lepas. Okey. Baik, tadi dia kata khabar daripada jenis yang pertama apa dia tadi tuan-tuan? Marfu. Isim marfu. Okey, baik. Khabar daripada jenis isim marfu. Apa itu isim marfu? Isim yang hujungnya baris dhammah. Okey, saya buat contoh. Contoh dia mudah je kita ambil. Huwa qaimun. Huwa qaimun. Oh, minta maaf tuan-tuan, saya betulkan sikit. Baik. Huwa ni dia. Ini mubtada tuan-tuan. Huwa ni mubtada. Khabar dia mana? Qaimun. Ni. Qaimun. Isim. Betul tak kalimat qaimun ni isim? Betul tak dia isim? Betul. Dia ada dhammah. Aywa. Bukti kata dia isim ialah hujungnya itu bertanwin. Dan dia khabar kan? Khabar daripada jenis isim yang hujungnya baris dhammah ataupun marfu. Okey, saya highlightkan kat sini. Baik, itu yang pertama. Huwa qaimun. Dia berdiri. Tu, cukuplah. Pendek je dia punya ayat. Dia berdiri. Baik. Kemudian yang kedua, khabar daripada jenis apa tuan-tuan? Khabar daripada jenis Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Okey, baik, kita tulis kat sini ya. Khabar daripada jenis jumlah ismiyah. Sekejap. Apa itu jumlah ismiyah? Gandingan antara mubtada dan khabar. Contoh saya buat. Kita buat ayat begini ya. Saya tulis dulu jumlah ismiyah. Dalam kurungan jumlah ismiyah itu ialah gandingan antara mubtada dan khabar. Saya tulis mubtada plus khabar. Okey. Maknanya ayat dalam ayat ni tuan-tuan. Ayat dalam ayat. Contoh saya buat bahasa Melayu dululah. Sekolah itu, sekolah itu pintu pagarnya terbuka. Sekolah itu apa tu? Mubtada. Sekolah itu, khabar dia apa dia? Pintu pagarnya terbuka. Okey, itu ayat bahasa Melayunya. Kita tukar kepada bahasa Arab. Sekolah itu. Macam mana? The school lah noh.
Madrasah. Okey, al-madrasatu. Ini. Al-madrasatu. Pintu pagarnya terbuka. Okey, pintu pagar Arab sebut bawabatuhu. Bawabatuha. Bawabatuha. Al-bawabah dia macam ni tuan-tuan asalnya. Bawabatun. Bawabatun ni pintu gerbang, pintu pagar lah kita sebut Bawabah. Dia asal daripada perkataan apa? Bab. Bab kan pintu kan? Ahmad Al-Bab tu. Tapi bila kita tukar kepada bunyi bawabah, maknanya pintu gerbang ataupun pintu pagar boleh. Pintu pagar besar bukan grill Gate. 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 Gituhu kita gabungkan. Bawabatuha. Okey, saya padam yang bawah ni sebab saya nak tunjuk dia punya bentuk asal dia. Okey, bawabatuha terbuka, maftuhatun. Bawabatuha maftuhatun. Okey, tuan-tuan. Al-madrasatu. Al-madrasatu tu sekolah itu, dia mubtada. Apa khabar dia? Khabar dia bawabatuha maftuhatun. Pintu pagarnya terbuka. Okey, andai kata saya padam al-madrasah ni, saya letak tepi Sat. Saya letak kat sini Saya bawa ambil yang ni je. Bawabatuha maftuhatun. Bawabatuha ni boleh jadi satu ayat tak? Bawabatuha maftuhatun. Boleh jadi satu ayat tak? Jawapannya Pintu saya tanya saya jawab. pagarnya terbuka. Pintu pagarnya terbuka. Dia boleh jadi satu ayat. Bawabatuha ni mubtada ni tuan-tuan sebenarnya. Ini mubtada daripada jenis mana ni? Jumlah ismiyah. Tak. Mubtada dia kan isim makrifah tadi kan? Isim makrifah tadi kan? Ada 6 jenis isim makrifah kan? Ya. Dia adalah isim makrifah mubtada jenis yang ke-6, bersandar. Dia mubtada daripada jenis yang bersandar. Idhafah kan? Idhafah, betul. Dia mubtada daripada jenis idhafah. So mana khabar dia? Maftuhatun ni lah. Okey, so ni saya tulis MUB mubtada, khabar KHO. Khabar. Okey, cuba tengok tuan-tuan, tengok khabar ni sekejap. Ini khabar daripada jenis mana ni? Jenis nombor 1. Apa dia? Isim marfu. Bawabatuha mubtada, maftuhatun khabar. Khabar daripada jenis isim marfu. Maftuhatun. Baik. Kalau saya kau tuan-tuan tulis dulu. Oh, dia di dekat bawah dah, tapi dia boleh bawa jadi ke atas pula, isim marfu pula Ustaz. Ini sebab cerita ni. Ini cerita ayat bawabatuha je. Ini ayat bawabatuha je. Kalau kita gabungkan nanti, naikkan balik al-madrasah kat sini, kita akan cerita balik lah. Okey, tak apa. Dapatkan dulu Ya. Bawabatuha maftuhatun. Okey. Baik. Jadi saya nak kepung ni, saya nak kurung. Bahasa saya kurung. Saya kurung bawabatuha maftuhatun. Baik. Bawabatuha mubtada, maftuhatun khabar. Saya kepung kedua-dua ni, gandingan antara mubtada dan khabar, orang Arab panggil apa? Jumlah ismiyah. Okey, jumlah ismiyah saya ringkaskan dengan sebutan JI saja. Jumlah ismiyah. JI.
Okey, boleh tuan-tuan? Okay. Baik, sekarang ni saya nak naikkan balik kalimat al-madrasah ni, saya letak kat sini. Al-madrasatu, sekolah itu, apa khabar dia? Bawwabatuha maftuhatun, pintu pagarnya terbuka. Al-madrasah ni dalam ayat ni apa status dia? Dalam ayat ni status dia sebagai mubtada' tuan-tuan. Ya. Mubtada' daripada jenis mana? Mubtada' daripada jenis yang ketiga kan, yang ada alif lam. Ada alif lam. Okey, ini mubtada'. So mana khabar dia? Khabar dia adalah gandingan antara mubtada' dan khabar selepasnya itu yang kita namakan sebagai jumlah ismiyah. So jumlah ismiyah ini statusnya sebagai khabar. Khabar kepada siapa? Khabar kepada al-madrasah. Itu. Macam saya sebut dalam bahasa Melayu tadilah. Sekolah itu, apa cerita dia? Pintu pagarnya terbuka. Kalau saya buang sekolah tu, saya tak sebut sekolah, saya kata pintu pagarnya terbuka. Boleh jadi satu ayat tak? Pintu pagarnya terbuka. Dia jadi satu ayat tu. Tapi saya sebut pula sekolah. Jadi sekolah itu mubtada', pintu pagarnya terbuka itu adalah khabar kepada cerita ataupun cerita kepada sekolah tadi. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Itu jenis khabar yang kedua. Dia ibarat macam ni dah tuan-tuan ya. Okey, tuan-tuan dah selesai, fokus kat saya dulu. Ibarat macam ni lah. Huwa qaimun. Huwa ni mubtada' kan? Qaimun jadi apa? Khabar. Betul? Katakanlah saya buat gini. Muhammadun ni nama orang lah kan? Muhammad itu, Muhammad jadi apa dalam ayat ni? Muhammad jadi mubtada' lah. Mubtada' daripada jenis mana tu tuan-tuan? Daripada Nama khas. kata nama khas. Okey. Kata nama khas. Nombor 4 KNK. KNK. Muhammad itu, apa cerita dia? Huwa qaimun. Dia berdiri. Jadi khabar Muhammad daripada jenis mana ni khabar Muhammad? Kalau kita tengok ayat ni. Khabar Muhammad daripada jenis jumlah ismiyah. Gandingan antara mubtada' dan khabar. Tapi sebab saya dah cerita ni, saya padam balik lah. Ni sebagai contoh saja. Boleh tuan-tuan? Maknanya Ustaz, dia punya khabar tu dalam dia boleh Pelbagai. dia ada cerita atas cerita lah ni kan. Betul. Ini cerita atas cerita lah. Dalam cerita ada cerita. Dalam cerita ada cerita. Dalam khabar ada khabar. Apa cerita? Kita buat teki-teki ya. Dalam cerita ada cerita. Lah ismiyah. Okey, saya nak padam balik ni sebagai contoh je. Tuan-tuan dah catat, tak ada masalah. Okey, baik ya. Baik, jadi dalam ayat yang kedua ni ataupun jenis khabar yang kedua ni, khabar dia datang dalam bentuk jumlah ismiyah. Saya highlightkan juga. Ini khabar dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga. Khabar yang ketiga apa dia? Dalam buku kita kata apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Khabar daripada jenis jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kena faham dulu. Gandingan antara fi'il Gandingan dan antara fa'il. fi'il dan fa'il. Kita ingat itu. So, bila kita sebut jumlah fi'liyah, itu gandingan antara fi'il dan fa'il. Baik, saya nak buat nombor 3. Saya tulis dulu. Jumlah ini lebih kurang lah lebih kurang ijaz arumi dia tu. Ya. Okey. Gandingan antara fi'il dan fa'il. Fi'il perbuatan, fa'il pelaku. Okey, contoh saya kata begini. Ayat yang dimulakan dengan fi'il lah kan, sebab jumlah fi'liyah kan.
telah pergi oleh Muhammad. Contoh. Telah pergi tu fi'il, Muhammad tu fa'il. Telah pergi oleh Muhammad. Telah pergi oleh saudaranya. Boleh tak? Telah pergi tu Muhammad. fi'il, saudaranya itu adalah Fa'il. Ni fa'il pelaku. saudaranya itu adalah fa'il. Okey. Baik, saya buat ayat penuh begini. Muhammad itu telah pergi oleh saudaranya. Pelik lah. Pelik pula. Ataupun bahasa Melayu, Muhammad tu, saudara dia dah pergilah. Macam tu lah. Tu ayat bahasa Melayu lah. Ini sebab Saudara Muhammad telah pergi. saudara Muhammad dah pergi. Tu kan contoh dia. Itu ayat kita lah. Tapi saya nak bagi bunyi Arab. Okey nah. Kalau kita Muhammad kata, itu kalau kita kata Muhammad itu, koma, telah Okey. pergi saudaranya. Dia ada makna lah. Betul. Koma lah, kita koma. Ni sebab bahasa Arab dia tak ada koma. Masalah. Bahasa Arab tak ada koma. Yang koma ni kita banyak koma. Sikit-sikit koma. Belajar bahasa Arab koma. Tak terkejut Allah, saya gurau ya. Okey, Muhammad itu koma telah pergi saudaranya. Saudara dah pergilah. Okey nah. Baik, kita buat ayat. Kita tulis dulu ayat telah pergi saudaranya. Telah pergi saudaranya macam mana? Zahaba. Ni fi'il madhi lah. Zahaba telah pergi. Saudaranya akhuhu. Akhu ni saudara. Hu ni domir lah. Nya lah. Nya. Zahaba akhuhu. Okey, tuan tulis dulu. Zahaba akhuhu. Telah pergi oleh saudaranya. Saudaranya dah pergilah bahasa Melayu. Senang. Saudaranya dah pergi. Okey. Jadi ayat tak dua perkataan ni? Zahaba dan juga akhuhu. Jadi ayat kan? Ya. Ayat yang dimulakan dengan fi'il kita namakan jumlah fi'liyah ataupun ta'rifan ataupun definisi jumlah fi'liyah tu gandingan antara fi'il dan fa'il. Baik. Kita tambahlah kat depan tu. Tambah satu. Tadi apa? Muhammad tambahlah Muhammad. Muhammad ni jadi apa? Mubtada. Daripada jenis mana ni mubtada ni? Nama. Mubtada daripada jenis kata nama khas. KNK. Mubtada. Mubtada dia perlukan kepada khabar. Takkan kita kata Muhammad itu, lepas tu kita full stop, kita belah macam tu je kan. Tak boleh lah, kita kena ceritalah apa cerita, nak bagi tahu apa sebenarnya. Muhammad itu zahaba akhuhu. Telah pergi saudaranya. Baik. Zahaba ini dia adalah fi'il. Fi'il. Akhuhu jadi fa'il. Jadi kita kepung fi'il dan fa'il ni, kita kurung fi'il dan fa'il. Kita namakan sebagai apa ni? Namakan sebagai jumlah fi'liyah. Naam. Kalau jumlah fi'liyah kita ringkaskan dengan JF je. Boleh tak? JF Kennedy. JF Kennedy. Boleh lah. Ingat lagi noh. Ini orang lama je kenal ni, orang baru tak kenal. Ustaz kenal je lama kat tu. Saya kenal sebab ada sejarah dia kan. Dia kena bunuh kan? Betul, kena bunuh. Dia kena bunuh. Tapi konspirasi betul lah cerita dia tuan-tuan Ya. Dia dramatik, penuh dengan. Tapi tengok tak satu rakaman video secara dekat tu. Yang bunuh dia tu siapa? Tak tengok. Tak tengok Yang dalam kereta tu juga.
Dia orang kata ada sniper kan daripada mana-mana bangunan kan. Rupanya daripada dalam kereta tu. Orang Yahudi, dalam lah. orang dalam lah cerita dia kan. Hmm. Orang dalam lah. Okey. Okey, JF ni jumlah fi'liyah. Jadi status jumlah fi'liyah ni sebagai apa? Khabar kepada Muhammad. Muhammad. Dia khabar kepada Muhammad. Okey, saya nak bagi satu lagi contoh boleh tak? Tapi boleh faham tak ayat ni? Boleh. Boleh lah. Okey, kalau tuan-tuan faham, okey lah, tak payah buat contoh lain lah. Boleh lah. Boleh juga. Okey, kita buat contoh bahasa Melayu dulu. Baru senang kita nak ulang bahasa Arab. Kita kata dia telah membuka pintu. Ataupun kalau kita nak betul-betul bentuk daripada jumlah fi'liyah, ayat tu mesti mula dengan fi'il kan? Telah membuka pintu. Telah membuka, macam ni. Telah membuka oleh dia akan pintu. Gitu. Ataupun dia buka pintu lah. Tu bahasa mudah. Dia telah buka pintu. Okey, itu ayat biasa. Tapi kalau kita nak mengarabkan ayat Melayu tu, telah membuka oleh dia akan pintu. Macam tu. Boleh lah. Baik, bahasa Arab kata apa? Bahasa Arab kata fataha, telah membuka. Saya saja bagi contoh dalam bentuk fi'il madhi je ni tuan-tuan. Ya. Fataha. Okey, pintu bahasa Arab kata apa? Al-baba. Okey, fataha al-baba. Baik, hujung al-bab itu kita letakkan baris atas nah, al-baba. Tak apa, kita tak nak fokus dekat situ. Kita nak fokus pada fataha al-bab. Okay, ayat ni kalau kita terjemahkan telah membuka oleh dia. Dia tu fa'il lah. Nah? Dia tu pelaku. Al-bab jadi apa al-bab? Al-bab jadi mangsa, objek yang dibuka. Benda yang kena buka. Predikat kan? Kalau kita sebut apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, ingat tak? Maf'ulun bih MB tu kan? Betul, MB. Objek ataupun benda yang kena buat. Perbuatan dia membuka. Okey, perbuatan dia membuka. Pelaku dia tu berada tersimpan dalam fathah, domir yang tersembunyi. DYT. Okey. Al-bab itu jadi MB, jadi maf'ulun bih. Benda yang kena buka. Okey, fatahal babah. Dia, kalau nak terjemahkan ayat biasa, dia telah membuka pintu. Kalau nak terjemah cara Arab, secara tradisional, telah membuka oleh dia akan pintu. Okey, sekarang ni kita nak pergi satu persatu, tuan-tuan. Fatahah ni fi'il, betul? Fa'il dia mana? Fa'il dia dalam tu ada domir huwa. Sebab tu kita terjemahkan dia tu. Ada domir huwa. Baik, nanti kita ulang kaji macam mana boleh dapat domir huwa. Tapi sebab hari ni bukan fokus kita cara nak dapatkan domir huwa tu, jadi kita langsungkan saja nah. Ya. Yang penting dalam tu ada domir huwa, huwa tu jadi fa'il. Okey. Jadi fataha tu sendiri, dalam kalimat fataha tu, itulah fi'il, di dalamnya ada fa'il. Gandingan antara fi'il dan fa'il kita namakan sebagai apa? Jumlah fi'liyah. Aywa, kita kurung yang ini, fi'il dan fa'il ni. Al-bab tu kita biar je, tak apa. Kita namakan dia sebagai jumlah fi'liyah. Ringkasnya apa? JF Kennedy.
Oh, yang ni sebab dia kita gunakan domir kan, Ustaz kan? Betul. Kita gunakan fa'il dia dalam bentuk dhamir. Fa'il dalam bentuk domir. Dalam tu ada fa'il sekali lah. Okey. Jadi ringkasnya gandingan antara fa'il dan fa'il kita namakan sebagai jumlah fi'liyah. Baik. Ayat ni lengkap tak tuan-tuan? Kalau nak ikut bentuk tu. Lengkap lah kan? Ya. Fataha, dia telah buka pintu. Saja tiba-tiba gatal tangan ni nak tambah perkataan al-ustaz. Al-ustadhu. Al-ustaz. Tiba-tiba kita tambah perkataan ustaz jadi permulaan ayat. Kalimat ustaz tu duduk di permulaan ayat. Orang Arab kata kalau isim yang memulakan ayat namanya apa? Mubtada. Baik. Ini mubtada daripada jenis mana ni? Ada 6 semuanya. Alif lam. Alif lam. Aywa, mubtada daripada jenis yang ada alif lam. Nombor 3 kan? Ketiga. Nombor 3. Mubtada daripada jenis yang isim yang ada alif lam. Jadi kita nak terjemahkan macam mana? Al-ustadhu fatahal baba. Ustaz itu, apa khabar dia? Apa cerita dia? Ni JF ni lah khabar dia ni. JF inilah khabar dia. Telah membuka oleh dia al-bab akan pintu. Saya highlightkan. Yang khabar tu kita highlightkan. Al-ustadhu fataha. Baik, selesai catatan tuan-tuan. Ada nak tanya tak? Kalau tanya saya jawab. Kalau tak tanya, saya cerita. Tak ada Kalau tak ada saya cerita Baik. Fataha ni maknanya telah membuka kan? Telah membuka oleh dia. Kita nak masukkan sekali tak al-bab ni dalam kurung ni? Kalau nak bagi faham betul-betul, kita masukkan sekali. Dia buka pintu, betul tak? Ustaz itu, dia telah buka pintu. Tu kalau kita nak bagi faham, dia telah buka pintu tu jadi khabar. Itu dari sudut kefahaman kita yang menyeluruh lah kan? Okey? Jadi kalau ikut nak kepung tu, boleh tak dia tanya, Ustaz, boleh tak kita kepung daripada Fatahah sampai Al-Bab? Barulah nampak macam sempurna sikit, Ustaz. Betul tak? Dia telah buka pintu. Saya jawab, boleh untuk kefahaman. Tapi, tapi undang-undang bahasa Arab ataupun tata bahasa Arab, cukup dengan kita kepungkan fi'il dan fa'il pun dah boleh dah. Tak payah masukkan al-bab dalam ayat ni pun, dalam kurungan ni pun tak ada masalah. Tetap dia bagi markah 100 juga, tuan-tuan. Jadi kalau kita al-ustaz, ustaz itu fataha al-baba, telah membuka pintu. Jadi khabarnya mana? Khabar dia gandingan antara fi'il dan fa'il. Ataupun kita ringkaskan namanya jumlah fi'liyah. Okey, boleh tuan-tuan? Selesai. Yang terakhir. Tuan-tuan nak belajar sampai pukul 1:30 je? Nak. Tadi ada cadangan. Cadangan liar dia panggil. Besok Ustaz. Cadangan liar. Biasa zaman sekolah dulu kan? Zaman nakal-nakal dulu, saya pun nakal tuan. Bila ustaz yang kita tak suka tu kan, kena subjek dia je terus. Kita pakat ramai-ramai, jam tu kita cepatkan 15 minit. Ustaz masuk-masuk, tinggal 15 minit. Ustaz tu kan je 15 minit je. Lepas tu ustaz tu keluar, kita lompat betul balik jam tu kan.
Aduh. Tuan-tuan mungkin termasuk juga kot daripada kalangan. Oh, Tak. Orang baik-baik. Tak. Pernah. Baik Ustaz. perempuan Tak, dah tak. macam tu Ustaz. Oh, patutlah cerdik. Hari ni tak pun nak cerdik sebab kecepatkan jam. Dia generasi muda ni dia memang kaki mengelat. Ada mengilat. Tapi sekarang payah sikit. Sebab dulu zaman tak ada handphone, ustaz pun kalau tak pakai jam, dia bergantung dengan jam dekat dinding sekolah, dinding kelas lah kan. Sekarang ni hampa nak goreng macam ni tak boleh. Handphone ustaz ni, setting map apa panggil? Setting location ni. Takkanlah kot. Baik. Sebab tu untung yang hidup zaman, yang sempat hidup zaman kuno dengan zaman moden kan. Zaman kuno dia tahu zaman tak ada handphone, zaman handphone pakai butang, zaman handphone dah pakai skrin, zaman handphone lipat sekarang ni canggih-canggih semua. So dia boleh hidup dua zaman. Budak-budak sekarang cuba bagi handphone Nokia yang tekan butang tu. Dia tak pandai main tuan-tuan. Anak saya pernah bawa handphone yang butang tu. Dia kata macam nak guna ni. Dia tak tahu. Ya Allah. Padahal Picit pakai picit lah kan. Zaman milenium. Zaman milenium. Okey tuan-tuan. Selingan je. Okey, kita masuk pada yang keempat. Okey, dalam buku kita apa dia? Khobar yang berupa syibhul jumlah. Khabar yang berupa syibul jumlah. Kita kena bagi tahu, kena faham dulu apa itu syibul jumlah, definisinya. Gandingan antara haraf jar ataupun zaraf dengan isim selepasnya. Okey, syibhul jumlah. Ini lebih kurang tulisan ruminya macam ni lah. Jadi kalau kita kepung ataupun kita letak dalam kurungan, haraf jar plus isim ataupun zaraf tambah isim. Baik, kita bagi contoh dulu. Contoh bahasa Melayu lah. Macam biasa kita buat bahasa Melayu dulu. Ambil satu perkataan haraf jar. Haraf jar. Ada banyak haraf jar, ada 9 kan. Kita ambil satu lah. Ala, bi, ila, fika. Ala. Okey, kita ambil ala. Ala maknanya apa? Atas. Atas Atas kerusi. Boleh tak atas kerusi? Boleh. Atas kerusi. Atas meja lah, atas meja. Atas meja Atas ala meja al-maktab. Meja al-maktab. Okey, saya buat contoh. Ni kita buat contoh kat sini, tarik sikit sini lah. Kita ambil yang haraf jar dulu. Ala al-maktabi. Ala al-maktabi, tuan-tuan. Okey. Atas meja. Andai kata orang tanya kita kan. Ni saya biasa buat ayat ni lah. Buku saya kat mana? Saya tak ingat letak kat mana. Kan? Kita jawab apa? Atas meja. Boleh jadi ayat tak? Dia kata, orang Arab kata itu bukan ayat sempurna tau. Orang Arab kata dia menyerupai ayat. Dia macam ayat tapi dia bukan betul-betul ayat. Dia syibhu, menyerupai. Syibhul jumlah, menyerupai ayat. Boleh difahami tak? Boleh difahami. Tapi tak sempurnalah ayat tu. Kan? Nak bagi sempurna, dia letaklah subjek kat depan tu. Kita katalah subjeknya apa? Kitab, buku. Buku dalam bahasa Arab apa? Kitab. Al-kitab kan. Letak alif lam sebab kita nak bagi kena dengan bentuk mubtada kan. Bentuk mubtada yang ke berapa tu yang ada alif lam tu? Yang ketiga. Al-kitabu. Ni kenalah dengan cukuplah syarat dia nak jadi mubtada. Ada alif lam di depan dia tu. Buku itu
Khabar dia alal maktab. Jadi kita detailkan sikit. Tuan-tuan boleh tengok kat sini. Ala ni kan haraf jar. Al-maktab ni kan isim yang berada selepas haraf jar kan. Okay, kita kepung dua ni. Kita kurung dua ni. Ala dan juga al-maktab. Apa nama dia? Gandingan Syibhul, antara haraf jar dan ni. Syibhul. syibhul jumlah. Syibhul jumlah dah. Kita ringkaskan dia. SJ boleh tak? Subang Jaya. Subang Jaya pula. Berjaya. SJ. Okey. Jadi SJ ni statusnya dalam ayat ni dia jadi khabar kepada al-kitab. Al-kitab jadi mubtada'. Okay, last. Habis Zorof ni, kita tengok kitab kita sekejap. Buku kita, contoh-contoh dalam tu. Lepas tu, tutup kelas lah tuan. Usuran. Bersurai. Kita kadang-kadang kena dengar juga nasihat-nasihat liar tu kan. Ke tuan-tuan puasa ni tuan Tadi siapa kata saya puasa? Saya tak sempat makan lagi ni. Kalau saya macam Nabi kan, Nabi. Ada apa kat rumah? Tak ada apa. Aku puasa lah kan. Tinggi Okey, last. Yang kedua, akhir. Ni kita tarik nak panas sikit kat sini. Kita buat contoh untuk Zorof pula. Okey, Zorof. Tuan-tuan, tengok dalam kad diagram kita warna pink A. Perkataan-perkataan Zorof tu banyak sangat tuan-tuan. Ambil satu je. Yang sesuai lah jadikan ayat. Yang sesuai dijadikan ayat. Ambil satu perkataan. Fauqa atas juga noh. Ambil bawah pula. Zaman Tak kira zaman ke, makan ke. Kita try tengok. Kita try. Jadi tak? Kalau tak sesuai, kita tukarlah perkataan lain. Haula. Apa dia? Haula. Haula sekeliling lah. Keliling. Sekeliling. Macam mana nak buat ayat sekeliling tu tuan? Sekeliling apa ni? Sekeliling rumahnya Sekeliling rumahnya. penuh pokok buah. Okey. Boleh. Tak ada masalah. Boleh Boleh. Okey, kita try dulu. Sekeliling rumah. Kita buat ayat sekeliling rumah cukup lah. Ya. Sekeliling rumah. Macam mana bahasa Arab? Rumah bahasa Arab apa? Al-bait. Al-bait. Okey, haula. Ya. Haula al-bait. Siapa Syaiman? Siapa? Ya. Hello. Sat. Dek, Pak Semua. Okey. Haula al-baiti, sekeliling rumah. Ini syibhul jumlah lah. Zaraf apa tu? Zaraf makan lah. Kita buatlah satu mubtada', letakkan satu mubtada' kat depan. Apa subjek yang tuan letak? Cantik. Keliling rumah. Taman. Anti, engkau seorang perempuan macam tu. Bukan. Engkau seorang perempuan haulal baiti, sekeliling rumah. Dahsyat, macam mana dia keliling tu. Maksudnya rumah tu cantik Ustaz. Sekeliling rumah tu cantik maksudnya. Nyaman. Indah. Sebab saya nak cuba bagi mudah sikit contohnya. Saya buat gini boleh tak? Haula ni kan sekeliling. Apa yang tuan-tuan bayangkan sekeliling? Keliling kan? Betul tak? Sekeliling kan? Around ya? Bahasa orang putih. All around. All around. Bolehlah ilmu bahasa Mak Saleh ni. Okey, kita buat contoh jahat sikit lah tuan-tuan ya. Contoh jahat dia az-zubabu. Sekejap, saya betulkan sikit. Ni orang dah azan dah. Tak apa, kita teruskan. Saya kita berhenti lah.
Apa makna az-zubabu agak-agak? Okey, yang penting tuan-tuan tengok az-zubab tu ada alif lam kan? Ya. Ya. Ya, Dia layak tak jadi mubtada tu tuan-tuan? boleh. Ayat Ada alif lam. yang ketiga. Mubtada yang ketiga ada alif lam. Az-zubabu. Apa makna az-zubab? Lalat tuan-tuan. Lala. Lalat lah. Lalat itu haulal baiti, sekeliling rumah penuh lalat. Itu cerita dia. Lalat. Sebab tuan-tuan nak bagi contoh rumah cantik tu dia kena buat karangan panjang tuan. Lagi tuan-tuan murka saya pula. Panjang dah pula Ustaz. Lalat sekeliling rumah. Lalat sekeliling rumah. Gitu. Jadi lalat ni jadi mubtada. Haula ni kan zaraf kan. Zaraf makan ni ZM saya tulis. Okey, al-bait ni isim lah. Isim yang berada selepas zaraf. Okey. So bila ada mubtada mesti ada khabar kan. Khabar dia daripada jenis mana? Daripada jenis syibuhul jumlah. Iaitu gandingan antara kat sini apa dia? Zaraf dan juga isim selepasnya. Kita tulis dekat sini SJ haulal baiti tu sekeliling rumah tu statusnya sebagai khabar kepada mubtada az-zubab. Ini contoh yang tuan-tuan buat sendiri ni. Saya tulis je. Okey, dapat tak tuan-tuan? Encik Nazir kita ada? Encik Nazir ada hari ni. Banyak banyak hari kat dunia ni. Allah. Minta maaf Ustaz. Saja guna. Saya tak kata Encik Nazir kata. Itu. Tak sebelum kena kata kan. Sebelum kena kata. Okey. Sama dengan satu kelas saya lagi tu. Oh, saya ni banyak dengan dunia lah Ustaz. Tak ada, okey je. Masing-masing ada kesibukan masing-masing kan. Tapi tuan-tuan tengok rakaman lah sambil-sambil tu. Masya-Allah. Okey, dapat tuan-tuan? Selesai? Okey, kalau selesai, sebab orang dah azan ni, saya nak kita ulang balik sikit. Khabar ada 4 jenis lah tuan-tuan. Ya. Pertama, khabar yang paling senang lah, isim marfu'. Kalau kita jumpa dalam ayat Quran, baca-baca ada mubtada, lepas tu tengok selepas tu ada tak isim marfu'. Kalau isim marfu', itulah khabar dia. Kalau tak ada isim marfu', kan isim yang hujung baris depan ni, baru tuan-tuan cari nombor 2, nombor 3 ataupun nombor 4. Tengok. Boleh tak? Pilihan pertama sekali mesti isim marfu'. Tak ada, barulah pilih salah satu daripada 3 yang bawah ni. Dia ibarat macam tuan-tuan nak makan ayam lah. Cari ayam dulu. Ayam tak ada, barulah cari pilihan yang lain. Okey. So, isim marfu'. Yang kedua, boleh juga daripada jenis jumlah ismiyah. Okey. Yang ketiga, boleh juga daripada jenis jumlah fi'liyah. Dan yang keempat, boleh juga khabar itu dalam bentuk syibih jumlah. Kesimpulannya yang penting ayat tu bila ada mubtada mesti ada khabar. Khabar tu salah satu daripada 4 tu lah. Kalau tak ada khabar, ayat tu tergantung lah tuan-tuan. Betul tak? Sebut mubtada, lepas tu tak ada cerita dia. Tergantung lah. Jadi bila ada mubtada mesti ada khabar. Tak kisah khabar daripada mana satu daripada yang 4 tu. Okey tuan-tuan. Saya pergi pada contoh kita yang minggu lepas. Baik. Baik, Zaidun. Zaidun ni mubtada Jalisun ni khabar. Ni khabar daripada jenis mana ni tuan-tuan? Yang first tu marfu. Jalisun daripada jenis isim Marfu. marfu. Saya tulis I am lah. Daripada jenis isim marfu. Okey.
Yang kedua, at-ta'amu ladzizun. At-ta'am itu mubtada, khabarnya ladzizun. So khabar ladzizun itu daripada jenis mana? Salah satu daripada Marfu. Marfu Marfu juga. ada dhammah. isim marfu juga, IM juga nah. Hmm. Okey. Qalamu aliyin fil fasli. Qalamu aliyin mubtada, fil fasli itu khabar. Daripada jenis mana tu? Fi. Jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah. Ada haraf jar kat situ? Syibhul jumlah. Jumlah. Naam, daripada jenis syibhul jumlah. SJ nah. Okey, baik. Saya kepung. Kita apa tak kepung lah. Fil fasli. Baik, satu lagi. Masjidul Harami wasi'un. Khabarnya daripada jenis Marfu. isim marfu. IM nah. Baik. Oh, semua IM ni. Bawakan ayat juga. Okey, hadza baitun Marfu. marfu. Sebab itu yang paling senang ni. Okey, man harrara al-Qudsa qaidun azimun. Mana khabarnya? Sama juga. Marfu juga. Marfu juga. IM ya. Qaidun ni. Okey, hiya mar'atun salihatun. Mar'atun ni lah Okey, salihatun tu dia sifat kepada wanita tu. Salihah. Okey, selesai. Baik. Alhamdulillah, moga-moga Tuhan berikan kefahaman pada saya dan juga tuan-tuan sekalian. Amin. Amin. Okey, amin. Boleh tak tuan-tuan, walaupun tuan-tuan bagi cadangan liar tadi, saya nak rasa macam tak berapa nak selesa lah kalau tak dapat kita lalui secara langsung, secara lintas lalu. Sepintas lalu. Okey, sekejap je nah. Yang pertama, poin yang pertama saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat kita punya buku tu, ada nombor 5 kan? Nampak tak nombor 5 tu? Ya. Obat. Yang ni nombor 5 ni tuan-tuan, kita skip dulu. Kita biar dia tergantung macam dulu. Kita jangan tengok lagi nah. Kita langkau dulu. Seolah-olah dia macam tak wujud lagi lah Ya. Kalau kita masuk kat sini, dia kena cerita panjang pula. Tak mau. Saya tak mau macam tu lah. Lagi tuan-tuan murka saya. Tuan murka saya lebih baik daripada saya jadi JF Kennedy kan. Kita tembak. Kita tembak kan. Lebih baik saya berdiam dirilah. Taat dan patuh saja. Okey. Okey. Tuan-tuan, kita nak highlightkan dia punya khabar je. Tapi Ustaz Rushdie dah sebut. Kat sini dah tahu dah. Khabar daripada jenis isim marfu. Cuma kita nak gariskan yang mana satu khabar dalam ayat ni. Mana dia tuan-tuan? Cuba tengok. Alimun. Tuan-tuan highlightkan alimun sebagai khabar. Okey, bawah tu? Alimun juga. Alimun juga. Okey, highlightkan dia. Ini khabar daripada jenis isim marfu. Yang kedua, khabar daripada jenis jumlah ismiyah. Ini kita kena kurung Kita kena kurung mana jumlah ismiyah tu. Wa ulaika tu mubtada. Khabar dia mana? Khabar dia, saya bantu tuan-tuan lah. Al-aghlalu fi a'naqihim. Gariskan. Penuh. Semua tu. JI. JI betul. Daripada jenis jumlah ismiyah. Al-aghlalu maknanya belenggu-belenggu itu fi a'naqihim. Di leher mereka. Jadi belenggu-belenggu itu jadi mubtada. Fi a'naqihim tu jadi khabar kepada belenggu. Gandingan antara belenggu dan juga di leher mereka itu khabar kepada ulaika. Okey. Mereka semua itu belenggu-belenggu itu di leher-leher mereka. Macam tu Arab punya style. Okey. Kemudian ulaika ma'wahumun nar. Ini pun khabar daripada jenis jumlah ismiyah juga. Ulaika tu mubtada daripada jenis isim isyarah kan, daripada jenis nombor 2 mubtada. Ma'wahumun nar. Ma'wahumun nar. Ma'wahumun nar ini adalah khabar kepada ulaika. Gariskan.
Okey, selesai. Khabar daripada jenis jumlah ismiyah. Wahum. Hum itu mubtada'. Jumlah fi'liyah apa dia? Gandingan antara fi'il dan fa'il. Tuan-tuan gariskan yatluna. Mereka membaca. Alkitab lah, Alkitab. Tak ambil yatluna. Sebab yatluna ni fi'il. Dalam fi'il tu ada fa'il dia mereka. Yatluna. Kita nak terjemahkan secara sebiji-sebiji, membaca oleh mereka akan Alkitab. Alkitab tu jadi apa? Jadi maf'ulun bih, ya. Okey, gariskan yatluna saja, khabar kepada hum. Fallahu yahkumu bainahum. Allah itu mubtada, yahkumu itu khabar. Yahkumu tu jumlah fi'liyah. Dia menghukum. Dia mengadili. Itu maksud dia. Ataupun nak terjemah secara sebiji-sebiji, mengadili oleh dia. Bainahum, antara mereka. Okey, tak apa. Yahkumu tadi apa Ustaz? Janganlah bina walaupun. Yahkumu Mengadili. Mengadili. Terjemah dia mengadili. dia khabar pada Khabar kepada Allah. Allah. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ini kan jumlah fi'liyah kan? Poin nombor 3 ni. Khabar GF. Khabar daripada jenis JF. Okey, dekat yahkumu tu fi'il, di dalamnya ada dhamir yang tersembunyi dia. Mengadili oleh dia ataupun dia mengadili. Jadi gandingan antara fi'il dan fa'il dia tu khabar kepada kalimat Allah. Allah itu dia mengadili bainahum, antara mereka. Okey. Kemudian yang keempat, khabar daripada jenis syibih jumlah ataupun syibhul jumlah. Baik. Mana mubtada dia? Mubtada dia la'natullah. Ni mubtada dia, tuan-tuan boleh gariskan. Ini mubtada dia panjang sikit. La'natullah. Ini mubtada daripada jenis mana ni, tuan-tuan? Daripada jenis Bersandar. baik, Bersandar. aywan. Bersandar. demam. Idhafah. Okey. Okey, mubtada Idhafah. daripada jenis idhafah. Khabarnya mana? Daripada jenis syibihul jumlah. Ala kan haraf jar. Az-zalimin selepasnya. So gandingan antara ala dan juga az-zalimin menjadi khabar kepada la'natullah. Kita terjemahkan ala, ingatlah, ataupun sesungguhnya pun boleh juga. La'natullah, laknat Allah itu, apa khabar dia? Ala zalimin. Kena pada orang-orang yang zalim. Atau khabar dia ke atas orang-orang zalim. Laknat Allah itu ke atas orang-orang zalim. Okey, kemudian yang terakhir kot. Okey, terakhirlah. Qul innama ilmuha indallah. Ilmuha ni jadi mubtada. Ini mubtada daripada jenis mana ni? Idhafah juga. Mubtada daripada jenis idhafah juga. Okey, khabarnya mana? Indallah. Indah tu kan zaraf kan? Indah zaraf makan, ada tak? Dekat kat diagram kita. Zaraf makan. Allah isim selepas zaraf. So gandingan antara zaraf dan isim selepasnya menjadi khabar kepada mubtada ilmuha. Okey, tuan-tuan highlight kan, saya terjemahkan. Qul, katakanlah oleh engkau, innama hanya senya ilmuha, ilmu tentang kiamat itu. Pengetahuan tentang kiamat itu dia punya mubtada. Pengetahuan tentangnya, apa khabar dia? Indallah, di sisi Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Minggu depan kita ulang kaji sikit je secara ringkas. Lepas tu kita masuk tajuk baru. Tajuk baru yang ada selepas ni, tuan-tuan, semua senang belaka, insya-Allah. Yang ni susah juga Ustaz. Yang ni sulit sikit lah, nak kena ingat banyak.
Nak kena ingat banyak nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. Pecahan itu dalam buat macam banyak sikit lah. Tapi lama-lama kita duduk main dengan dia, insya-Allah dia akan jadi. Okey tuan-tuan, pelan-pelan kita pergi. Tak usah kalut-kalut lah. Tak Sofi mana, relax-relax sudah. Kan? Agak-agak mengantuk, mengayak. Kan? Agak-agak tak larat nak masuk. Ustaz, saya tengok rakaman. Okey. Senyap belakang ni dah pergi semayang apa? Pula hari. Dia terpegun tengok ayat Ustaz. Jangan pergi semayang lagi. Kan? Jangan pergi semayang lagi. Dia pergi semayang tak minta izin tu maksudnya dia buat amalan soleh dalam keliaran. Shibhul. Shibhul soleh. Nampak macam soleh dia kata. tapi tak habaq. Dia ibarat macam orang tak payah dah cukup-cukup dah. Okey. Baik, kita saya mohon maaf terkasar bahasa terlajak kata. Moga-moga ada manfaat ya. Saya buat guru-guru ni nak gila mengantuk, apa tahu hilang ke tidak, Allah alam lah kan. Moga-moga ada manfaat lah insya-Allah. Kita jumpa pada usbu'ul qadim minggu depan. Moga-moga terus istiqamah kekal sampai ke garisan penamat. Kalau ikut tu kita ada lagi 12 ke 14. 16 lah, saya letak 16 sesi lagi tuan-tuan ya. Saya letak 16 sesi dulu. Kalau kita boleh cepat. Kalau kita boleh lambat, maksimum dia 16 sesi. 16 kali lagi. Moga stamina tuan-tuan kuat. Kadang-kadang Ustaz Syahid. Okey tuan-tuan lah. Kalau Ustaz Syahid dulu, maknanya tuan-tuan boleh bagi alasan lah. Ustaz mati awal. Jangan macam tu Ustaz. Okey tuan-tuan. Kita akhiri dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Tambahilah kami ilmu, gunakanlah kefahaman buat kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.